Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Liana dan rakan-rakan sekalian. Kumpulan kami ini terdiri daripada 2 orang, iaitu saya, Nur Fatihah Binti Sulaiman, 829725, dan juga rakan saya Nurul Nafisah binti Encik Khalid, 829734. Tajuk pembincangan hari ini ialah pentafsiran dalam pembelajaran, bias dan fairness. Konsep pengujian berat sebelah. Menurut pandangan dari National Council of Measurement in Education, NCME, American Educational Research Association, ERA, dan juga American Psychological Association, APA, menjelaskan bahawa ujian berat sebelah timbul adalah disebabkan kekurangan dalam ujian itu sendiri atau cara penggunaan yang dihasilkan mempunyai perbezaan makna untuk setiap skor yang diperoleh. Menurut kajian Zambo dan Gelin pada tahun 2005, cara ujian berat sebelah ini ditafsir ada 5 bahagian, iaitu yang pertama adalah perbezaan hubungan dan pengelompokan item. Yang kedua adalah wujud jurang skor antara kumpulan. Yang ketiga, perbezaan kemampuan skor dalam meramal keputusan ujian. Yang keempat, fungsi item pengujian yang berbeza. Dan yang terakhir adalah ujian yang mewujudkan ketidaksamaan sosial antara kumpulan. Seterusnya saya serahkan kepada Nafis. Baiklah, saya akan teruskan kepada 2 kategori utama kelemahan dalam pengujian. Yang pertama, kita lihat dari segi variasi akibat konstruk yang tidak relevan. Menurut Messick 1988, konstruk yang tidak berkaitan dengan konstruk yang hendak diukur dalam ujian dan akan mempengaruhi hasil penilaian. Kesannya, makna dan ketepatan kesahihan keputusan peperiksaan akan terjejas. Contohnya, soalan peperiksaan dibina adalah lemah ataupun item berat sebelah. Kedua, konstruk yang tidak diwakili secukupnya. Peperiksaan dikira tidak sah apabila kandungan soalan tidak mencerminkan pengetahuan yang relevan. Kesannya, wujud item yang tidak sesuai mengikut silibus pembelajaran, pengagihan item dalam peperiksaan tidak seimbang atau guru hanya mengajar untuk persediaan ujian sahaja. Contohnya, pembelajaran berbeza dengan soalan peperiksaan dan tidak terkait. Seterusnya, baiklah, kita akan lihat jenis-jenis bias. Terdapat 7 jenis bias, iaitu yang pertama, jantina, umur, budaya, kawasan, status sosioekonomi, pelajar berkeperluan istimewa dan budaya. Baiklah, kita lihat kepada bias yang pertama, iaitu bias jantina. Bias jantina boleh wujud apabila bahan atau rujukan yang menyinggung jantina tertentu, objek atau idea biasa yang lebih cenderung kepada jantina, perwakilan yang tidak seimbang dalam item pengujian. Okey, kita akan lihat bagaimana item soalan boleh menjadi unsur bias jantina ini. Item soalan yang dibina adalah cenderung kepada satu jantina sahaja. Pengujian yang menggunakan soalan berkaitan dengan peralatan mekanikal lebih cenderung kepada pelajar lelaki, manakala set soalan yang berfokus kepada peralatan alat solid wanita lebih cenderung kepada pelajar perempuan. Jadi, kita lihat juga kajian yang dilakukan oleh Herman and Smith 2007 di mana item soalan matematik yang berbentuk ayat panjang memerlukan calon membaca dan faham maksud secara verbal lebih memihak kepada pelajar perempuan, manakala keupayaan visualization lebih cenderung kepada pelajar lelaki. Jadi kita dapat lihat wujudnya unsur bias jantina dalam
pembentukan item soalan. Seterusnya, yang kedua adalah bias umur. Bias umur wujud apabila perbezaan skor yang berkaitan dengan usia calon yang mengambil peperiksaan. Contohnya, murid yang lebih tua berfikiran lebih matang dan boleh belajar dengan pantas berbanding dengan pelajar yang lebih muda. Bias budaya, andaian yang dibuat tentang pengetahuan am atau umum yang melibatkan suatu budaya, kaum atau etnik. Keputusan ujian suatu kaum lebih tinggi atau rendah daripada keseluruhan populasi. Contohnya norma budaya, pengetahuan sastra dan agama. Seterusnya kita pergi ke bias agama. Bagaimana bias agama ni boleh berlaku dalam item soalan? Berlaku apabila isu-isu agama dikupas secara mendalam dalam item soalan. Guru seharusnya melayan pelajar sama rata walaupun berbeza agama. Jika perkara ini diletakkan dalam sebuah item soalan, maka ianya melanggar profesionalisme sebagai seorang guru. Sebab itu, isu agama adalah sensitif dan tidak seharusnya diceritakan kepada yang bukan ahlinya. Seterusnya, kita akan lihat ini adalah bentuk soalan yang menjurus kepada bias agama. Contohnya, tidak semua bangsa dan agama tahu tentang seorang pendakwah yang bernama Zakir Naik. Jadi, perkara ini telah menimbulkan isu dalam kalangan pelajar yang menjawab peperiksaan. Seterusnya, bias status sosioekonomi yang mana terjadi apabila seseorang pelajar dinilai berdasarkan status sosioekonomi mereka. Contohnya, bias ini boleh terlihat dalam soalan seperti soalan SPM, PT3, ujian percubaan dan sebagainya. Penggubah soalan bagi soalan ini menyatakan tentang soalan berkaitan pengangkutan seperti KTM, Grab, ETS dan sebagainya. Ataupun penggubah soalan mengemukakan soalan seperti di manakah tempat peranginan yang terkenal di Malaysia seperti Legoland, Escape, Sunway Lagoon dan sebagainya. Jadi pelajar yang berada di luar bandar tak pernah tahu tentang tempat-tempat ini ataupun tidak pernah tahu tentang pengangkutan yang wujud di kawasan bandar, maka ini akan memberi markah percuma kepada pelajar yang berada di kawasan bandar. Jadi wujudnya bias status sosioekonomi di situ. Ini adalah contoh soalan yang wujudnya bias sosioekonomi di mana tidak semua pelajar tahu tentang brand Prada. Seterusnya, bias pelajar berkeperluan khas berlaku apabila perkara yang diutarakan kepada pelajar adalah perkara yang mereka tidak pernah alami, menyamakan silibus atau gaya pengajaran dan pembelajaran seperti murid di aliran perdana. Kesannya akan timbul bias dan membantutkan perkembangan murid pendidikan khas. Bagaimana bias berkeperluan khas ini berlaku? Kita lihat dari segi situasi dalam bilik darjah. Guru meminta murid pendidikan khas membayangkan mereka sedang menaiki kereta api laju. Unsur bias dapat dilihat apabila tidak semua pelajar berkeperluan khas pernah menaiki kereta api. Dan yang terakhir adalah bias bahasa. Berlaku apabila seorang murid kurang atau suka memberi respons secara ringsan atau bertulis disebabkan beberapa faktor. Antaranya, kelemahan pelajar dalam menguasai bahasa tertentu atau perasaan takut terhadap guru.
Situasi ini menyebabkan penilaian sukar dilakukan dan kebiasaannya bias bahasa boleh berlaku apabila bahasa kedua seperti bahasa Inggeris tidak dapat dikuasai pelajar. Dan kesan bias dalam ujian. Yang pertama, mewujudkan jurang pencapaian akademik dalam kalangan pelajar. Yang kedua, pentaksiran tidak tepat dan guru sukar membuat penilaian. Program pentaksiran bilik darjah PBD tidak berkesan dan objektif pembelajaran sukar dicapai. Dan bagaimana cara untuk mengelakkan bias dalam ujian ini berlaku? Yang pertama, menyenaraikan item yang tidak boleh diguna pakai sebagai soalan dalam ujian, menyaring item yang menyentuh isu sensitiviti dan perasaan murid, membuat semakan terhadap unsur bias yang mungkin wujud selepas kertas soalan digubal. Dan yang terakhir, menggunakan pelbagai ukuran penilaian untuk menentukan pencapaian dan kemajuan akademik. Seterusnya saya akan sambung tajuk fairness. Konsep pengujian yang adil. Menurut Standard for Educational and Psychological Testing pada tahun 1999, keadilan dalam pengujian terdiri daripada 4, iaitu yang pertama, tindakan yang tidak berat sebelah, yang kedua saksama, yang ketiga wajar dan yang keempat peluang mendapatkan pembelakaran. Ini menerangkan hak dan tanggungjawab calon ujian dan menjalankan ujian terhadap calon yang berlainan bahasa, pertuturan serta menjalankan ujian terhadap calon istimewa ataupun kurang upaya. Terdapat aspek tambahan iaitu pengetahuan pelajar yang berkaitan matlamat dan ciri pentaksiran seperti bahan ujian, grade, kriteria, skor dan contoh pencapaian. Kerangka pengujian yang adil. Terdapat 5 kerangka pengujian yang adil. Yang pertama, kesahan ataupun validity. Yang kedua, ketiadaan berat sebelah, absence of bias. Yang ketiga, akses ataupun access. Yang keempat, pentadbiran, administration. Dan yang terakhir, akibat sosial ataupun social consequences. Kesahan ataupun validity. Kesahan penilaian merujuk kepada sejauh mana sesuatu ujian mengukur apa yang sepatutnya diukur dan mengikut piawaian Standard for Educational and Psychological Testing pada tahun 2014 mentakrifkan bahawa kesahan sebagai tahap di mana bukti dan teori menyokong tafsiran markah ujian untuk kegunaan ujian yang dicadangkan. Bukti kesahan digambarkan sebagai kriteria yang merujuk dari segi skor ujian yang dipertimbangkan memenuhi kriteria seperti grade sekolah. Contohnya, guru ataupun pentadbir membuat kesimpulan yang munasabah yang berkaitan dengan pentafsiran. Kesahan diterbahagi kepada 2, iaitu kesahan tradisional dan juga kesahan moden. Kesahan tradisional terbahagi kepada 3, iaitu kriteria, kandungan dan konstruk. Manakala kesahan moden adalah menyatakan bahawa kesahan tradisional tidak cukup dan tidak lengkap kerana konsepnya gagal dan juga mengambil kira nilai implikasi skor dan penggunaan skor. Seterusnya, ketiadaan berat sebelah ataupun absence of bias. Kandungan bahasa. Kandungan bahasa dalam penilaian yang boleh menghina, yang boleh menyinggung perasaan ataupun menghina calon. Ia adalah hukuman yang tidak adil, iaitu kandungan penilaian yang memberi kesan buruk kepada prestasi pencapaian calon. Impak dan tetapan standard yang berbeza, di mana guru mempunyai harapan terhadap calon untuk hasil yang sama walaupun calon mempunyai karakter yang berbeza.
Seterusnya, akses. Terdapat 5 akses, iaitu yang pertama, akses pendidikan. Calon berpeluang memperoleh akses untuk melihat isi kandungan pelajaran sebelum dinilai. Contohnya, untuk pelajar SPM, mereka belajar mengikut silibus sebelum menjawab ujian yang sebenar. Jadi guru dan calon sudah tahu tajuk apa yang akan keluar untuk ujian. Yang kedua, akses kewangan, iaitu ujian yang berpatutan mengikut keuangan calon. Contohnya di sini, calon dari keluarga yang mempunyai sosioekonomi yang sederhana ataupun rendah akan mempunyai masalah untuk menghadapi ujian sebab mengikut keuangan calon tersebut. Yang ketiga, akses geografi, mengikut lokasi ataupun sekitaran yang boleh diakses mengikut jarak keberadaan calon. Yang keempat, akses pribadi, beri tawaran kepada calon yang mempunyai masalah fizikal ataupun pembelajaran dengan tempat ujian. Contohnya macam akses peribadi ni, pelajar yang mempunyai masalah fizikal ataupun kelainan upaya yang akan mengambil ujian ada peluang untuk mengambil ujian jika disediakan tempat yang mudah untuk mereka bergerak. Dan yang terakhir adalah akses keadaan atau peralatan, memastikan calon biasa dengan sistem penilaian dan faham prosedur penilaian. Contohnya untuk calon-calon pelajar subjek pendidikan seni. Pelajar-pelajar sebelum masuk exam dah tahu tentang alat-alat yang akan digunakan, tentang macam mana cara penilaian subjek berkenaan. Seterusnya, pentadbiran ataupun administration. Keadaan fizikal. Keadaan fizikal ni mengikut suasana yang sesuai atau relevan bagi pentadbiran ujian seperti cahaya, suhu atau kemudahan asas seperti tandas. Keseragaman. Keseragaman pula secara konsisten di semua tempat ujian seperti petunjuk atau manual ujian. Contoh keseragamannya, waktu subjek Bahasa Melayu SPM seluruh Malaysia mengambil pada waktu yang sama. Seterusnya, kesan sosial. Pengaruh penilaian dari proses pembelajar dan mengajar. Kesan ujian seperti pengajaran, bahan mengajar dan pembelajaran dan strategi pengambilan ujian. Remedi. Penyelesaian yang ditawarkan untuk calon supaya tidak menerima akibat buruk atau negatif dari penilaian. Ini adalah rujukan yang kami guna. Sebelum tamat, mohon rakan-rakan guru untuk menjawab soalan yang diberikan dan klik pada link yang akan diberikan. Terima kasih.